على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman, sudi menunggu. Alhamdulillah. Dalam kuliah 2 hari ini kita bersama lagi menyambung tafsir surah An-Nur, siri yang ke-10 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih setia menunggu. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Para yang berbahagia, Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gubernur Iman, dan seluruh para EJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Jadi pagi ini kita nak sambunglah pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur. Hari ini kita sambung muka surat 122. Muka surat 122, kita nak masuk yang di tengah tu, di bawah sikit tu, di bawah tajuk Kisah Al-Ifki. Kisah Al-Ifki. Dalam kurungan besar tu ada tajuk di situ yang bertajuk Kisah Al-Ifki. Baik. Boleh jumpa Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Baik. Yang bermaksud,
innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, bahwasanya segala mereka yang bawa datang dengan ifki itu jamaah daripada kamu orang yang mukminin. Maka makna ifki berbuat dusta atas Sayyidatina Aisyah ummul mukminin dengan dituduhnya oleh jemaah orang mukminin, mereka itu Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Ubay bin Salul dan Mistah dan Juhainah binti Jahsy. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Siti Aisyah di Mekah umur 6 tahun dan dukhul dengannya di Madinah umur 9 tahun. Dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia Aisyah umur 18 tahun. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, hari ini kita masuk pada ayat yang seterusnya. Ni ayat berapa Siapa tahu ayat berapa ni? Sebab dalam kitab kita ni dia tak tulis ayat berapa kan? Ayat berapa? Siapa tahu? Ayat 4 yang Ustaz. Ayat 4 Jadi kita hari ni kita masuk pada ayat yang keempat Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Bukan Ustaz. Sekejap saya baca. Innal ladzi. Ayat ni awal-awal juga ni, ayat 7, 8. Ayat 11 kalau tak silap. Ayat 11. Ayat 11 Ayat 11. Okey, kita hari ni kita masuk berada pada ayat yang 11 dalam surah An-Nur ini. Okey, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya segala mereka yang bawa datang dengan ifki itu. Usbatum minkum, jemaah daripada kamu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, hari ini kita masuk satu ayat Allah yang menceritakan satu kisah yang besar yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah ini satu kisah yang amat dahsyat sebenarnya. Satu kisah yang amat dahsyat, satu kisah yang amat menggegarkan ataupun menggoncangkan keyakinan, menggoncangkan kesatuan umat Islam, orang beriman di Madinah pada masa itu. Jadi kisah ini sangat besar sampai dia termaktub di dalam Al-Quran. Kisah yang berkait dengan satu cerita yang dipanggil sebagai Ashabul Ifki ataupun Hadithul Ifki ataupun Khabar Al-Ifki. Baik. Jadi masukkan hadis Al-Ifki itu ialah cerita dusta. Dan hadis maknanya cerita, Al-Ifki maknanya dusta. Dan maknanya berlaku satu cerita dusta. Cerita dusta yang disebut dalam kitab ini, yang mana Ifki itu berbuat dusta atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada kaitan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikata di sini, cerita dusta ini yang terlibatnya dengan tuduhnya oleh jemaah orang mukminin. Dia kata antara yang terlibat di sini ialah adanya beberapa orang-orang yang beriman. Maknanya ada orang-orang yang beriman yang menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadis Al-Ifki ini. Jadi katanya di antara orang beriman itu ialah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni siapa? Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang hebat sebenarnya, dan dia juga merupakan penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira nak kata Hasan bin Thabit ni paling pakar syair lah. Pakar syair, pakar sastra orang katalah. Tu sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila saja Nabi diserang oleh penyair musyrikin ni, sebab orang Arab kan ramai penyair kan. Mereka ni kira
Dengan sastra ni kira taksub lah. Dengan syair-syair, macam-macam lah orang Arab ni. Sebab tu ramai juga ulama-ulama yang pakai syair. Macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun ada satu kitab syair yang bernama Ad-Diwan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Memang kitab tu kitab pasal syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semua nak kata orang Arab ni memang digemar, dia suka dengan syair-syair itu. Tu. Jadi daripada zaman Nabi lagi, daripada zaman Nabi SAW, bahkan dari kalangan musyrikin juga ramai penyair-penyair ni. Jadi mereka ni penyair-penyair musyrikin ni, mereka selalu duk serang Nabi SAW dengan syair-syair mereka. Maknanya mereka duk hina Nabi tu, duk maki hamu Nabi tu dengan menggunakan syair-syair mereka. Mereka serang Nabi macam tu. Jadi pada masa itu yang akan mempertahankan Nabi SAW, yang akan membela Nabi, yang akan membalas syair-syair musyrikin itu ialah sahabat Nabi ni yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Tu dia. Maka tu yang dipanggil sebagai penyair Nabi tu, Hasan bin Thabit ni. Jadi bila Nabi kena serang dengan penyair musyrikin, maka Hasan bin Thabit dia akan balas balik dengan syair-syair dia. Dan setiap kali Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ini dia menyampaikan syairnya, maka pada masa itu orang-orang musyrikin tak terdaya nak mematahkan syair Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kira nak kata Hasan bin Thabit ni kira paling hebat lah, penyair paling hebat yang tidak terkalah. Tu dia. Dia bukan sekadar undefeated, tidak pernah dikalahkan, bahkan dia undisputed, tidak terkalah dalam bab syair ni. Kalau ikut Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan Hasan bin Thabit inilah kelebihan dia. Dia kelebihan lain ni dia tak ada sangat. Hasan bin Thabit ni kira kalau pegang pun, kalau kita baca sejarah, Hasan bin Thabit ni kalau pegang ni takut. Kalau berlaku perang ni takut, dia tak ke depan perang ni. Sampai Nabi suruh dia, Nabi kata bila berlaku perang, Nabi suruh Hasan bin Thabit ni jaga orang perempuan. Jaga muslimat lah. Tu. Jaga kot musuh nak mari kan. Jadi Hasan bin Thabit ditugaskan untuk menjaga orang-orang perempuan sahaja. Maka dia tak ke depan. Pasal apa? Hasan bin Thabit ni kira dia tak berapa nak terror sangat lah. Maknanya dia tak apa nak berani nak perang ke depan tu. Sampai riwayat kata ada satu peperangan, Nabi suruhlah Hasan bin Thabit ni jaga orang perempuan. Entah macam mana ada musuh dapat trace, dapat tahu. Bila musuh dapat tahu, musuh pergilah dekat tempat tu. Nak pergi bunuh orang perempuan ni. Last sekali, musuh itu dibunuh. Siapa yang bunuh musuh itu? Bukan Hasan bin Thabit. Yang bunuh itu ialah orang-orang perempuan itu. Tu dia. Sebab nak kata Hasan bin Thabit memang dia tak berani. Itu. Tapi nak kata kelebihan dia sebagai penyair Nabi SAW. Jadi Hasan bin Thabit malangnya dari peristiwa ini, dia antara yang percaya dengan hadis Al-Ifki ini. Dan dia antara orang yang terlibat dalam menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kembali pada kitab kita. Yang kedua dia kata sini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ni minta keluar. Minta keluar maksudnya apa? Sebab disebut tadi, dalam kitab ni dia kata dengan tuduhnya oleh jemaah orang mukminin. Mereka itu dia kata dalam kitab ni, yang menuduh Aisyah, antaranya terdiri daripada kumpulan orang-orang yang beriman. Maka dia ceritalah siapa yang beriman ni. Yang pertama dia kata Hasan bin Thabit. Itu jelaslah beriman, sahabat Nabi. Tapi yang kedua ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tak pernah beriman. Jangan masukkan dia dalam kategori orang mukmin. Itu dia. Kita keluarkan dia daripada list sebagai manusia yang beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak pernah menjadi manusia yang beriman pada Allah. Sungguh dia mendapat orang kata hidayah itulah, dia masuk Islam sungguh. Tapi dia tak pernah beriman pada Allah. Kerana Abdullah bin Ubay bin Salul ialah orang munafik. Bahkan dialah yang mencipta fitnah ini. Para muslimin dan muslimat.
Dia yang mencipta, dia mengumpul cerita, dia susun cerita tu. Kalau kita baca satu riwayat, macam mana disusun cerita Al-Ifki ni disusun bagi cantik, bagi baik, disusun bagi nampak betul. Kemudian disampaikan cerita tipu ni yang kata tuduh Aisyah ni kepada kawan-kawan munafik dia. Kawan-kawan munafik dia. Dan kawan-kawan munafik dia sampaikan pada masyarakat umum. Dan sampaikan pada orang-orang yang beriman. Maknanya yang memulakan fitnah itu, yang mengkirit, yang mencipta fitnah itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sangat jahat ni. Dia kepala munafik yang paling jahat. Dia yang buat benda tu. Dia yang buat, dan pandai dia tak terus sebar pada orang beriman. Dia tak terus sebar pada masyarakat umum. Tak. Pandai dia buat macam mana? Dia buat fitnah tu, dia cerita reka fitnah tu, dan disampaikan pada geng-geng munafik dia. Biar geng-geng munafik dia yang sebarkan. Tu dia. Akhirnya orang tak nampak dia bersalah. Tu nak kata ni, orang munafiknya perangai cukup buruk, cukup jahat. Dan perangai macam inilah para muslimin dan muslimat berterusan hinggalah hari ini. Orang munafik ni, Masya Allah. Tu dia, jahat sungguh. Jadi pasal itu kita sebut tadi, jangan masukkan dia list dalam kalangan orang yang beriman. Jangan. Kan? Dia tidak layak sama sekali disebut sebagai manusia yang beriman pada Allah. Kerana dia sangat jahat. Bayangkan kalau kita baca surah apa? Surah At-Taubah kan. Ada ayat yang Allah jelaskan muslimin dan muslimat. Surah At-Taubah Sekejap saya buka Quran sekejap. Kalau ingatlah, rasanya surah At-Taubah. At-Taubah ada satu ayat tu pasal ni lah, pasal Abdullah bin Ubay ni jahat ni. Jahat sungguh. Baiklah, muslimin dan muslimat, surah At-Taubah. Ni saya ingat lupa ni, ayat ni. Biasalah orang kata, Melayu dah lupa kan. Baiklah. Kejap. Kalau tengok surah Taubah tengok surah Taubah ayat yang ke-84. Surah Taubah ayat yang ke-84. Itu. Ayat ni cerita pasal apa ni? Surah Taubah ayat yang ke-84. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik. Ni. Ayat ni Allah jelaskan tentang orang munafik. Antaranya ayat ini, ayat pasal Abdullah bin Ubay lah. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul dia mati ni, maka Allah melarang Nabi SAW dan umat Islam. Apa yang Allah larang ni? Yang pertama kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Yang pertama kata Allah, janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati daripada orang-orang munafik itu selama-lamanya. Mana yang pertama Allah melarang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi sembahyangkan jenazah orang munafik, sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay ini. Allah larang, tak boleh. Itu dia. Maka yang kedua kata Allah, wala taqum ala qabri, dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Jangan. Nak berdiri atas kubur dia pun tak boleh, kata Allah. Allah tak bagi. Nak kata hinanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, para muslimin dan muslimat. Pasal apa jadi macam tu? Kerana kata Allah, innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Itu nak kata apa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu nak jelaskan pada kita yang mana Allah melarang perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada yang kata tadi tapi Rasulullah ke bumi juga. Ke bumi juga Abdullah bin Salul kan Ustaz, dia ceritanya turun ayat ni lepas saja Abdullah bin Ubay dikebumikan. Maka Allah melarang Nabi berdiri di atas kubur Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Itu dia. Jadi berdasarkan ayat ni jelaslah. Nak tunjuk betapa jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi pasal itu kita sebut tadi, jangan dimasukkan dia dalam list manusia yang beriman pada Allah. Dia tidak layak sama sekali dipanggil manusia yang beriman pada Allah. Bahkan dia orang yang munafik besar yang dilaknat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, yang kedua, yang kategori orang yang beriman. Kategori orang yang beriman yang terpedaya yang menyebabkan mereka juga memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini dia kata dan Mistah. Mistah lah. Mistah ni siapa? Mistah ni para muslimin dan muslimat, dia kira sepupu sepapat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lebih kurang boleh kata macam anak saudara lah, anak saudara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kerana itu dia dikira sebagai sepupu sepapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Mistah ini, para muslimin dan muslimat, bukan sahabat Nabi yang sebarangan orang. Kenapa kita sebut bukan sebarangan orang? Sebab yang pertama, Mistah ini di antara sahabat Nabi yang muhajirin, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni dia. Yang mana di antara yang terlibat, antara yang terawal lah Islam ni. Antara yang terawal Islam, antara yang terawal terlibat dalam membantu Nabi SAW, antara yang terawal berhijrah ke Madinah. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudiannya, Mistah ini juga, kita sebut tadi bukan sebarangan sahabat. Pasal apa? Sebab dia di antara ahli Badar. Itu ahli Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kira bila masuk kategori ahli Badar ni kira power lah, padu lah katalah, padu sungguh lah. Tu bukan sebarangan lah, bukan sebarangan. Sebab ahli Badar ni kira nak kata Masya Allah, dia punya kelebihan, kemuliaan di sisi Allah tu cukup hebat ahli Badar ni. Sebab bayangkan para muslimin dan muslimat, bila saja berlaku perang Badar tersebut, Nabi SAW berdoa pada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, sekiranya semua ahli Badar, sahabat yang terlibat dalam perang Badar ni mati pada hari ni, maka lepas ni ya Allah tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu ya Allah di muka bumi ini. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ada ulama kata maknanya daripada ahli Badar itulah yang menang dalam perang Badar itulah sebab mereka ni lah dengan izin Allah Islam berkembang selepas daripada itu. Islam berkembang sampai kita. Ada yang kata, ada ulama kata kalau semua mati pada hari itu Islam tak sampai pada kita. Tu nak kata dahsyatnya, hebatnya kehebatan ahli Badar itu. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kita dok dengar apa? Selawat apa? Selawat Badariyah kan? Biasa kan selawat Badariyah kan? Siapa boleh selawat Badariyah di sini? Ada boleh? Selawat Badariyah. Yang kita baca apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lepas tu macam apa? Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah
bi ahlil badri ya Allah. Itu. Jadi para muslimin dan muslimat tu, dalam selawat Badariyah ni disebut tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kami bertawassul dengan nama Allah dan dengan hidayah yang Nabi bawa, dan wa kulli mujahidinillah, dan seluruh mujahid di jalan Allah yang terlibat dalam perang Badar itu. Mana kita bertawassul dengan para sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar itu. Tu nak kata hebatnya ahli Badar itu. Sampai ada hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan pada kita, ahli Badar ni dosa mereka diampunkan oleh Allah seluruhnya. Yang sebelum diampunkan, yang selepas pun diampunkan, kata Nabi SAW. Pasal itu para muslimin dan muslimat, bila ada ahli Badar ni buat hal, tuan-tuan duk Perak, nak kata macam Perak ni Perak lah kot. Kira tak tahu lah betul tak betul. Jadi maknanya muslimin dan muslimat nak kata sini, apa disebut di sini, apa macam ahli Badar ni, ada satu cerita ni, ini bukan cerita Miftah ni, orang lain Ada satu lagi ahli Badar namanya apa? Balta'ah. Ibnu Balta'ah, tesap saya. Ibnu Balta'ah. Dia salah seorang daripada ahli Badar juga. Baik, dia wakil apa? Kih dia lagi dahsyat. Kih dia ni. Kih dia macam mana? Kih dia muslimin dan muslimat masa ketika mana Nabi SAW merancang nak pergi ke Mekah. Dalam ini sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah. Sebab pada masa itu orang musyrikin Mekah sudah pun melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dah buat perjanjian Hudaybiyah dah, tapi mereka langgar. Mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Bila dah khianati perjanjian itu, maka Nabi pun, para sahabat nak seranglah Mekah. Sebab mereka dah melanggar perjanjian, tak boleh jadi ni, melampau. Sebab yang mereka langgar perjanjian ni, Hatib bin Abi Balta'ah betul. Baik, sebab mereka melanggar perjanjian itu sampai melibatkan membunuh orang tau. Mereka membunuh orang yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Itu. Maka dia dah melampau. Dah melanggar perjanjian, dah bunuh orang pula. Jadi pasal itu muslimin dan muslimat, maka nak kata di sini nak serang, Nabi nak serang. Tapi Nabi nak serang ke Mekah tu, Nabi gunakan strategi macam mana? Cara senyap-senyap. Biar mereka tak standby. Biar musyrikin tak standby sebab mereka ni melampau dah. Biar mereka tak standby kan. Jadi Nabi nak serang cara senyap-senyap. Tapi nak kata Hatib bin Abi Balta'ah ni, para muslimin dan muslimat, dia suruh seorang perempuan yang bernama Sarah. Sarah, perempuan ni nama Sarah. Dia suruh Sarah ni pergi hantar surat pada pemimpin musyrikin yang dia bocorkan rahsia Nabi. Ni Hatib ni. Dia bocorkan rahsia, dia suruh Sarah ni hantar pada musyrikin, beritahu pada musyrikin yang mana Nabi nak serang Mekah pada hari sekian-sekian. Alaikum begitulah. Ini satu pengkhianatan besar ni. Hatib ni sahabat Nabi, ahli Badar. Kenapa dia buat macam tu? Tu. Dia bagi maklumat tu, dia suruh Sarah ni pergi hantar surat ni. Pergi hantar surat. Tu dia. Tapi sebelum Sarah tu nak pergi hantar, Allah beritahu ke Nabi pasal Hatib, surat Hatib ni. Nabi pun tahu. Maka Nabi arahkan sahabat Nabi, tangkap perempuan tersebut, ambil surat tu. Lepas tu dah ambil surat tersebut, maka Nabi tanya Hatib. Nabi marah sungguh. Ialah sahabat Nabi kan, ni mengkhianati ni. Nabi marah sangat. Nabi kata, wahai Hatib, kenapa kau buat macam ni? Melampau sangat dah ni. Tu. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar kata, Rasulullah, jangan cakap banyak lah. Kita pancung je kepala dia. Jahat dah ni, khianat. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Umar Al-Khattab, dia ialah ahli Badar. Engkau tak mampu nak buat macam tu. Nabi kata macam tu. Walaupun dia dah mengkhianati macam tu, bila Sayyidina Umar nak pancung kepala Hatib, Nabi kata, wahai Umar, dia ni ahli Badar, kau tak mampu nak buat macam tu.
Tu nak kata status ahli ibadah tu lain macam. Bahkan bila Nabi tanya Hatib kenapa kau buat macam tu, Hatib ni kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku demi Allah, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasul. Aku tak pernah goyang keimanan. Tapi ya Rasulullah, kenapa aku buat macam tu? Pasal family aku dekat Mekah, anak aku, kira anak ke isteri itulah, dia punya family, mereka di Mekah, mereka dijaga oleh orang-orang musyrikin. Jadi aku takut family aku jadi apa-apa, pasal itu aku bagi surat tu. Itu je tujuan dia. Bukan dia nak khianat suruh Nabi. Tak. Dia masih betul beriman. Masih betul beriman pada Allah dan Rasul. Tapi sebab takut anak beranak dia dekat Mekah, dia apa-apa kali musyrikin, jadi pasal itu dia nak beritahu lah. Nak beritahu pasal rahsia Nabi ni. Maknanya itu alasan dia. Jadi Sayyidina Umar ni marah juga. Marah lagi kan. Yelah marah lah. Dok khianat gitu. Maka Nabi kata pada Sayyidina Umar, Nabi kata, wahai Umar, dia ni ahli Badar, Allah Ta'ala ampunkan dia, maka aku pun maafkan dia. Tu dia. Tak boleh buat apa lah. Tu. Maknanya itulah kata ahli Badar. Dia punya hebat keistimewaan ahli Badar tu dahsyat. Jadi nak kata salah seorang daripada ahli Badar itu yang bernama Mistah, yang juga merupakan sepupu sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan yang merupakan kira macam anak saudara lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia di antara orang yang percaya dengan tuduhan al-ifki terhadap Aisyah itu, dan dia juga pakat sebar. Dia sebar ke orang ni, dia sebar cerita macam-macam ni. Dia cerita macam-macam pasal Aisyah ni, pasal kes ni lah. Tu muslimin dan muslimat. Sampai mak dia, pernah satu hari mak Mistah ni, mak dia marah lah yang dia buat tu. Mak dia tak setuju kan, dia duk cerita pasal Aisyah macam tu. Mak dia tak setuju, mak dia saya lupa nama dia, tapi mak dia memang tak setuju langsung yang anak dia buat macam tu. Sampai satu hari tu mak dia punya marah lah pada anak dia ni, pada Mistah ni. Baik, jadi muslimin dan muslimat, ayat ni nanti kita cari, ada ayat dia, ayat Quran pasal ahli Badar ni ada, tapi saya tak ingat, nanti kita cari. Baik, jadi muslimin dan muslimat, nak kata mak Mistah ni, muslimin dan muslimat memang tak suka, tak setuju dengan tindakan anak dia duk cerita fitnah ni. Sampai satu hari ni, mak dia ni punya marah pada Mistah ni. Bila mak dia berjalan, kira macam jalan tu kita tersandung kaki. Bila tersandung kaki tu dia melatah. Bila dia melatah, dia maki anak dia. Tu. Melatah tu dia maki anak dia. Dia kata tak guna Mistah. Macam tu. Melatah, bukan sengaja melatah. Tapi dia melatah tu pasal apa? Sebab dia marah. Bila dia melatah macam tu, Aisyah dengar. Aisyah kata, kata makcik, dia kata, jangan kata gitu, kan Mistah tu kali ibadah. Tu. Jadi mak Mistah ni kata, kau tak tahu apa yang Mistah cerita pasal kau. Pasal tu Aisyah tak tahu orang fitnah tu. Itu yang mak dia cerita tu, mak Mistah tu cerita baru dia tahu. Tu cerita dia lah. Baik. Jadi ini yang kedua, orang yang beriman yang terlibat dalam hadis al-ifki. Baik. Yang ketiga, orang beriman yang terlibat dari hadis al-ifki ini, yang percaya, yang menyebarkan fitnah tersebut ialah seorang muslimat yang bernama Juhainah ataupun Hamnah. Juhainah ataupun Hamnah binti Jahsy. Juhainah Hamnah ni siapa? Para muslimin dan muslimat. Siapa tahu? Juhainah binti Jahsy, Hamnah binti Jahsy ni siapa? Dia dua beradik dengan alamak isteri. Ya Allah, lupa nama Ustaz. Zainab kan? Zainab kan? Ya. Baik. Betul. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, Hamnah ataupun Juhainah ini ialah kira ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipar Nabi Muhammad tu nak cerita. Jadi para muslimin dan muslimat, kerana dia adik-beradik dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak kata Juhainah Hamnah ni antara yang percaya.
Sebab dia ada isu dia lah. Hamnah ni sebenarnya, sebab Hamnah ni dia macam, yelah, kita kena ingat ni kita cerita orang beriman ni, mereka dia beriman. Tapi perasaan tu ada jugalah. Perasaan macam ada dengki sikit lah. Ya, dengki sikit pada siapa? Pada Aisyah. Aisyah sebab dia nak Zainab tu kira adik dia lah kot. Adik Zainab tu kira adik dia. Dia nak Zainab tu supaya dilebihkan oleh Rasulullah lebih pada Aisyah. Tu dia. Maknanya dia nak adik dia tu. Dia nak biar Rasulullah fokuskan pada adik dia lebih pada Aisyah. Lebih begitulah kan, muslimin dan muslimat. Jadi betul lah tu. Jadi bila ada cerita fitnah macam ni, kira Hamnah kata, boleh ambil lah cerita ni sebagai nak mengangkat adik dia dan nak jatuhkan sikit orang kata martabat Aisyah itu. Itu dia. Itu tujuan dia lah. Tu. Jadi nak kata para muslimin dan muslimat, mereka ni, yelah, mereka ni orang beriman. Tapi itulah nak kata terpedaya. Kan? Ni nak kata daripada peristiwa ni, kita boleh belajar orang beriman ke apa ke, kena hati-hati. Maknanya walaupun kita sudah beriman pada Allah, kita sudah taat pada Allah Ta'ala, tapi kita masih lagi boleh terpedaya, terpengaruh dengan fitnah-fitnah ni. Itu bahaya. Sebab itu orang beriman ni antara sifat yang kena ada ialah sifat al-hazar. Sifat berhati-hati tu kena ada. Datang apa saja maklumat pada kita orang beriman ni kena hati-hati, jangan terima terus. Ini pengajaran besar pada kita ni, muslimin dan muslimat. Baik. Kita tengok pada 3 orang tadi, Hasan bin Sabit, kemudiannya Mistah, kemudiannya Hamnah ataupun Juhainah itu. Baik. 3 orang ni, mereka ni kenapa orang munafik tumpu pada 3 orang ni? 3 orang ni. Pasal apa? Yang pertama Hasan bin Sabit kita sebut tadi, dia penyair Nabi. Maknanya dia seorang yang rapat dengan Nabi dan orang yang pandai bercakap. Bayangkan orang yang rapat dengan Nabi, pandai bercakap, cerita fitnah tersebut. Ini boleh mempengaruhi orang sekeliling, betul tak? Kan? Jadi mana orang lain kan percayalah, orang kata takkanlah cerita ni tipu, tengok Hasan bin Sabit pun kata, Hasan bin Sabit pun kata Aisyah macam ni. Hasan bin Sabit ni kan penyair Nabi. Hasan bin Sabit ni kan pandai bercakap kan, maknanya cakap dia memang meyakinkan. Jadi pasal itu orang munafik mensasarkan Hasan bin Sabit. Tengok kebijaksanaan orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, Mistah ni sebab dia ahli keluarga Aisyah. Kan? Sepupu sepapak Aisyah tadi, anak saudara Abu Bakar. Jadi orang luar akan percaya juga. Orang kata, ini yang cerita kata Aisyah macam ni, keluarga Aisyah sendiri. Kau Aisyah sendiri. Kau Aisyah sendiri yang kata yang Aisyah buat macam ni. Takkan nak tipu. Tengok ni yang kedua. Dan yang ketiga para muslimin dan muslimat ialah Hamnah tadi. Hamnah tadi kita sebut ipar Rasulullah. Orang kata takkanlah kakak ipar Rasulullah nak menipu. Tu dia. Jadi tu nak kata kebijaksanaan orang munafik dalam isu ini. Maknanya mereka akan buat macam ni sepanjang zaman. Nak bagi orang percaya fitnah mereka akan kuasai orang-orang yang dekat dengan kita. Tu dia. Macam kita ni, orang munafik nak fitnah kita. Kalau dia yang fitnah kita terus direct, orang tak pernah percaya. Orang tahu dia ni kaki kelentong, orang tak pernah percaya kan. Tapi kalau dia pengaruhi orang lain, dia pengaruhi orang yang rapat dengan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita yang rapat, dan yang rapat ni percaya dengan fitnah tu. Jadi yang rapat ni akan cerita fitnah tu terhadap kita. Orang lain kat luar, dia akan percaya fitnah tersebut. Faham tak yang saya nak sampaikan ni? Faham? Ke tak faham? Faham, Ustaz. Faham, Ustaz. Faham. Okay. Itu maksudnya, itu nak kata strategi. Strategi. Ya. Kes Aisyah tu kes apa Ustaz Kita nak tahu apa kes Aisyah ni, kita tunggulah episod minggu depan. InsyaAllah. Iyalah, insyaAllah. Sebab dah tak dan. Jadi cerita pasal ni lah. Tuduhan Aisyah, orang munafik kata Aisyah
berzina dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ini satu tuduhan fitnah yang amat dahsyat lah. Ini yang kata hadis Al-Ifki, cerita dusta. Tu dia. Tapi insyaAllah kita nak cerita, kita akan urai lagi lah minggu depan lah. Nak urai panjang tak ada lah, nak buat macam mana. Kita kan ustaz yang ditirikan. Macam tu lah nak. InsyaAllah. Oh, merajuk sungguh ni sebut lagi. Ustaz nak tanya Ustaz. Jadi InsyaAllah. Kita... Ustaz nak tanya. nak tanya lah. Yang ketiga tadi siapa dia selepas Misbah tadi? Yang Siapa buat Mr. Aisyah apa? Juhainah. Hamnah. Hamnah. Juhainah. okey, terima kasih Ustaz. Tu insyaAllah sama. Okey. Jadi saya terus tutup sebab saya dah pukul 9 ni nak kena kuliah seterusnya. Jadi kita terus saya mohon maaf. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Jadi insyaAllah minggu depan ni kita nak masuk ayat tu, kita urai lagi lah pasal perkara-perkara tadi. Jadi insyaAllah kita tunggu dulu. Terus kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judab wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi